kita macam biasalah. Okay, so kita ada amali kan? So kita amali macam biasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, Madam nak buat pembetulan sikit. Sebenarnya minggu lepas adalah minggu kedua dalam RPS. Nanti Madam letak dekat GC, RPS kita, Madam share juga dekat Telegram. Okay, dah putuskan dah. Kita dah buat penambahbaikan dengan apa orang kata? Segala cuti-cuti tambahan dan sebagainya. So you all boleh rujuk lah. Kalau ikut minggu ni adalah minggu yang ketiga. Minggu lepas tu minggu dua. Minggu satu adalah yang kita dapat extra cuti sebab banjir hari tu. Okay, so kita kena kekalkan dalam RPS tu 18 minggu lah. Tapi kontennya kita dah backup supaya cukup jam pengajaran dan jam pengantian untuk you all. Okay, so untuk hari ni kita dah sampai Kingdom Plantae. Okay, so apa yang Madam nak buat hari ni? InsyaAllah kita akan cover muka surat 11 dan muka surat 12 tu dulu. Madam nak kenalkan you all tentang organism dalam plantae. Di mana untuk Kingdom Plantae ni dia ada 4 groups. Di mana groups itu tidak termasuk dekat dalam hierarchical classification. Means Kingdom Plantae tapi kita tak belajar phylum apa organism ni. Dia sebenarnya ada. SDS nanti kena belajar. Tapi kita pecah macam protista kepada grup berdasarkan apa sharing karakteristik yang setiap grup tu ada. So kita nak buat brainstorming tu hari ni. Okay, so saya share screen sekarang. Okay, first kita akan refer pada nota, tapi nanti bila Madam nak conteng, Madam akan buat supaya contingan tu kita PDF kan, you all boleh tengok. Okay, tapi yang di nota ni taklah, yang nota ni korang kena conteng sendirilah. Okay, alright, so ini first part. Okay, muka surat 11 bahagian bawah. Okay, kita sekarang berada pada Kingdom Plantae. Anak-anak boleh dengar suara Madam? Dah nampak skrin Madam? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Alhamdulillah. Okay, so kalau kita tengok anak-anak, okay, untuk Kingdom Plantae ni, unik karakteristik yang digariskan untuk semua organism dalam Kingdom Plantae ni ada 5. Okay, 4 yang pertama ni adalah yang tak orang kata tak jauh beza ataupun you all pun dah boleh faham kalau baca sendiri. Di mana Madam dah bagi tahu dia adalah multicellular eukaryote. Ciri ni dia memang kongsi fungi, plantae, animalia. First part mesti you akan nampak multicellular eukaryote ini. Okay, di mana semua organism dia memang multicellular dan eukaryot membawa maksud dia memang dah ada organel, ada nukleus yang ada membran. So 9 organel yang kita belajar sebelum ni memang ada dalam semua organism dalam Kingdom Plantae, tak kiralah di level primitif ke advance ke. So maknanya sama ada advance atau primitif dia akan ditentukan oleh struktur lain. Kita akan tengok. Dan semua organism dalam kingdom ini adalah autotrophic atau kan, okay. Jadi so sebab tak ada Kingdom Plantae ni dia buat makanan guna bahan kimia. Kalau bahan kimia dia buat makanan, so chemo autotroph. Tapi semua adalah secara fotosintesis. Kenapa? Because all organism in Kingdom Plantae has chloroplast. Okay, sebab dia ada chloroplast, dia boleh buat makanan sendiri. Dan semua organism dalam kingdom ini adalah non-motile. So they anchor to the surface by root or rhizode. Okay, apa beza root dengan rhizode? Biasanya rhizode ini merujuk root-like structure pada primitive plant. Okay, plant yang belum maju di mana does not has vascular tissue. Catat sikit. Okay, sebab tumbuhan ni akar tu penting. Tapi ada group of plant yang paling tak maju nanti kita belajar, dia ada macam akar. Okay, untuk lekatkan dia pada tanah
Tapi akar itu tak ada sistem vascular tissue ni. Apa maksud vascular tissue? Vascular tissue adalah terbahagi kepada xylem untuk angkut air dan juga phloem untuk angkut dia punya makanan. Okay, so dia tak ada. Maknanya akar dia tu tak bersambung dengan sistem tu. Itu kita panggil akar yang sebegitu, kita panggil sebagai rhizode. Okay, kalau root, maknanya root ni adalah untuk tumbuhan yang advance macam tumbuhan-tumbuhan pokok akar tunjang, akar serabut yang untuk tumbuhan-tumbuhan dah maju. Okay, yang ada bunga, yang ada buah tu. Okay, di mana akar dia akan bersambung. Dalam akar tu kalau kita kerat, ingat tak kita belajar SEM 1 dulu, kita buat keratan lentas akar. Tengah-tengah dia, kalau kita buat keratan lentas kan, akar ni bahagian tengah dulu yang kita lukis dulu. Tengah ni ada xylem. Lepas tu dia ada pula kat tepi-tepi dia ni ada phloem. Ini adalah untuk yang root yang sebenar. Kalau kita buat, kita punya orang kata daripada root ni kita buat cross section dia. Okay. So disebabkan ada akar, ada rhizode yang lekatkan dia pada tanah, so we can consider that organism as non-motile. Dia tak boleh gerak, tak bolehlah suka-suka hati nak pergi jalan hari ni, nak duduk kat sini, esok dia dah bergerak ke tempat lain. Tidak. Dia tak macam fungi yang ada flagella, dia tak macam animal, dia tak macam protozoa yang boleh berenang-renang free living. Tak boleh. Okay, so yang ni very unique lah, autotrophic tadi nombor 2. Dan yang keempat ni pun very unique. Memang ciri ini you hanya akan jumpa dalam plant. Madam ada sebut hari tu, cell wall dia is made up of cellulose. Okay, 1. Dan food storage dia adalah in the form of starch. Actually boleh pecah 2 ni. Hari tu kita cerita kan, kalau fungi, cell wall is made up of fungi tu, sel wall dia diperbuat daripada apa? Senyap sangat ni. Madam seorang je ke ada ni? Fungi dia punya tu diperbuat daripada apa? Nak? Chitin. Dan dia simpan karbohidrat dalam bentuk? Glycogen. Ya, kan lain tu. So kat situ dah nampak ketara perbandingan antara kingdom yang sebelum ni dengan kingdom yang sekarang. So untuk all plant, memang inilah dia. Okay, walaupun dia maju ke tak maju, cell wall dia diperbuat dari selulose dan food dia yang dibuat secara fotosintesis tadi akan disimpan dalam bentuk starch. Okay, but for the fifth one inilah yang kita katakan sebagai something new in you, in which semua plant ini dia ada alternation of generation. Apa maksud alternation? Alternation ni perubahan. Okay, jadi alternation of perubahan. Okay, alternation of generation maknanya perubahan antara generasi. So apa generasi yang dia ada? Yang pertama adalah sporophyte yang akan produce haploid spore. Ini function dia. Okay. Sporophyte ni macam mana? Sporophyte adalah yang bersifat diploid. Manakala satu lagi adalah haploid gametophyte. Okay. So as summary kita kata dia ada gametophyte. Okay, yang bersifat N lah. Contoh. Okay, kalau kita boleh ambil contoh gametophyte ni, contoh dia, example dia adalah, ingat tak kita kata pollen grain dalam male plant. Okay, gametophyte ni kita kata embryo sac bagi yang female. Boleh bayang tak? Okay, embryo sac. Okay, kalau madam boleh lukis, ini yang dulu dekat stigma, style, dan dia ada ovari kan. Okay, dalam ovari ni akan ada kantung yang ovule dia telah bertukar menjadi 8 sel. Okay, ada 2 nukleus kat tengah pola nuklei. Okay, so structure ini dalam female plant kita panggil sebagai gametophyte. Sebab semua sel dekat dalam ni adalah N, haploid setiap satu. Sama dengan pollen grain juga. Okay, dalam pollen grain kita ada 2 sel. Satu generative cell, satu tube cell. Okay,
pun adalah yang bersifat N, haploid. Okey, semua ni haploid. Tapi waktu bila dia bertukar menjadi diploid, kan kita kata berlaku proses yang kita kenali sebagai double fertilization. Okey, di mana nanti pollen ini akan land on stigma, fertilizekan dua structure. Okey, bila dia land on stigma, dia pergi sini. Okay, satu sperm dia hantar kat sini, satu sperm hantar kat sini. Okay, dan structure ini akan jadi buah. Pada waktu dah jadi buah apa semua tu, dia telah bertukar pula kepada bila dah jadi fruit kan. Dalam fruit tu ada seed kan. Okay, seed ni masih pada pokok tu, dia dah bertukar menjadi 2N sebab telah berlaku fertilization. So start daripada fruit, lepas tu biji fruit ni, seed ni, kalau lepas kita makan, kita tanam balik, seed ini pun adalah 2N. Kita tanam jadi pokok. Okay, tumbuh daun. So structure-structure yang kita nampak dekat luar yang ditanam, yang kita nampak nyata ini adalah yang kita panggil sebagai sporophyte. Sebab dia ditanam daripada biji benih yang 2N. So dalam kita hidup, flowering plant, fasa mana je yang gametophyte ni lah, fasa pollen grain dengan embryo sac. Tapi pokok itu sendiri, dari akar ke batang ke buah ke daun ke bunga, semuanya adalah sporophyte. So dekat tumbuhan ada dua-dua ni. Itu yang dikata sporophyte akan produce haploid spore. Okay, yelah. Yang produce spore ni tadi apa? Structure apa yang produce ni? Sebelum dia jadi gametophyte ni, dia adalah pada satu structure yang kita kata flower, bunga. Kita belajar sen lepas kan? Dekat flower ni lah ada structure macam microsporangium dengan megasporangium akan undergo meiosis untuk menghasilkan gametophyte ini. Tapi bila gametophyte dah terhasil, berlaku fertilization, dia jadi balik sporophyte generation. Okay, sebab tu dia kata sporophyte produce haploid spore. Pollen lah. Kalau ini, kalau yang paling maju tau. Okay, gametophyte pula akan give rise to haploid gamete. Inilah gametophyte yang kita kata pollen grain. Nanti jadi yang sperm, 2 sperm cell. Embryosac ni adalah polar nuclei dengan egg. So dia bersifat N. Okay, kat situ adalah satu lagi unik karakter yang ada kepada plantae, iaitu kita kata dia punya life cycle akan show alternation of generation. Okay, melibatkan dua generation. Apa pentingnya dua generation ni? Nanti bila kita belajar seterusnya, okay, nak tengok dekat muka surat yang hujung-hujung. Dia akan menentukan evolusi. Sama ada nak tentukan maju ke tak maju tumbuhan tu adalah berdasarkan siapa yang dominan. Generation mana dominan kat pokok tu. Maksud dominan ialah generation mana yang kita nampak hidup dekat atas muka bumi ni. Nanti Madam nak suruh juga yang di rumah dengan yang dekat sini explore persekitaran you, tangkap gambar 4 kategori tumbuhan ni. Okay, nampak tak? Macam nanti sekejap lagi Madam nak perkenalkan you all. Tumbuhan ni walaupun dia share 5 karakter tadi, dia terbahagi kepada 4 grup. Okay, these 4 ni adalah grup. So dia tidak termasuk dalam hierarchical classification. Tapi kenapa setiap grup ini ada? Grup yang pertama kita panggil bryophyte. Grup kedua kita panggil pteridophyte. Okay, dia ni tak ada dalam hierarki So dalam hierarki, you buat domain eukarya, kingdom plantae, phylum jangan tulis ini pula. Okay, this part is not phylum. So dia tak ada dalam hierarki. Okay, so yang kita buat dalam assignment nanti kedua-dua tu adalah angiosperm. Bila dia tanya phylum, you tak boleh jawab angiosperm. Sebab angiosperm ni apa? Angiosperm ini group. Dia bukan phylum. Okay. Gymnosperm ini yang ketiga ni pun group, bukan phylum. So kalau untuk angiosperm, di mana angiosperm ni adalah flowering plant. So apa dia punya phylum? Ini yang Madam bagi dalam latihan hari tu, kita kata Anthophyta.
Ataupun satu lagi yang telah dibincangkan yang diterima adalah Magnoliophyta. Okay. Kalau you perasan dalam nota kita semua dah dapat buku saya rasa. Alhamdulillah. Okay. Ada kesilapan pada page 2 kita. Madam ada cakap hari tu tapi sekarang sebab semua orang dah ada buku, tolong buka balik page 2. Okay. Untuk part ini tolong potong. Dia kata phylum untuk mango tree ini juga adalah flowering plant. Angiospermae kita tak terima. Betul kan jadi Antophyta ataupun Magnoliophyta. So untuk assignment, 2 group okay, yang dapat this one kena siapa-siapa yang dapat spesies lily dan hibiscus kena pilih ini dekat phylum. So jangan tulis angiosperm, salah. Angiosperm adalah group. Okay, so jangan macam itulah, silap. Okay, jelas tak? Dah buat pembetulan tak? Jelas, Madam. Okay, Alhamdulillah. Okay, lepas ni kalau hantar draft salah, Madam kena buat apa? Denda kan? Belanja Madam aiskrim. Siapa yang ada kat sini? Cubit Alah, tak boleh fizikal sekarang. nanti menteri datang. Okay. Alright. So, tadi itulah 5 karakter. 5 je yang kongsi. Tapi nanti, bila dalam assignment, siapa yang buat hibiscus dan juga spider lily, you jangan ambil karakter ini. Sebab, karakter ini tak unik untuk flowering plant. Dia unik untuk kingdom plantae kalau you nak compare dengan fungi. Kalau you nak compare dengan protista. Ini unik dia. Tapi kalau you buat untuk lily dan hibiscus, you kena rujuk dekat yang kingdom yang untuk angiosperm punya group punya unique karakteristik. Okay. So ini adalah classification yang kita kena tahu untuk spesies plantae. Okay, ada 4 spesies tambahan. Input kepada you all, 4 lagi spesies. Tapi ingat, dia dibahagikan berdasarkan group. Okay, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm dan angiosperm. So, spesies yang kita kena tahu, kalau bryophyte ni apa? Okay, bryophyte ini adalah lumut. Kenal lumut? Kenal tak? Kenal. Okay. Okay, apa ciri lumut Lumut ni besar ke kecil? Kecil. Okay, dia biasanya tumbuh kat tempat-tempat yang lembap, dekat toilet lah, dekat tepi-tepi longkang yang ada air kan. Itu lumut. Nature dia memang small. Okay, kenapa? Nanti sekejap kita bincang. Okay, pteridophyte pula. Okay, tapi spesies yang kita belajar adalah polytrichum. Okay, so polytrichum ni rupa dia macam mana? Polytrichum. Kita try type sikit kat Pakcik Google. Okay. Polytrichum. Okay, give image. Ini dia. Okay, copy. Main hantar kat group kelas lah. Okay. So you nampak kan? Polytrichum. Ini nampak macam tinggi ni. Tahu tak total ketinggian dia berapa? Alamak, tak ada pembaris pula atas meja ni. Okay, total ni paling tinggi pun 2 cm. Boleh bayang 2 cm besar mana? 2 cm. Dia lah besar gini. So, tapi untuk part this one kan, yang warna kuning ni, tak semestinya ada. Okay, so let's say, ada copy pula. Kejap. Macam nak conteng kat sini kan. Let's say kita tambah kat sini lah gambar tadi. Sebab nak conteng. Okay. Gambar ni. Berhantu pula laptop. Kejap. Okay, tadi kan kita cerita pasal gametophyte dengan sporophyte kan. Ni lumut ni. Contoh inilah polytrichum. Kalau you tengok polytrichum P besar, P ini reflect kepada genus lah. SP ni dia tak bagi. Maknanya spesies dia tak ada. Jadi kita akan tulis dengan SP titik.
Tapi SP titik dia tak perlu highlight, tak perlu italic. P politicum ni sebab typing kena italic, maknanya kalau you tulis guna tulisan tangan, you akan tulis polytrichum. SP, polytrichum ni je garis. Kalau tak ada SP-nya tak payahlah. Okay. Dan tadi kita cerita pasal gametophyte dengan sporophyte kan. Pokok yang besar-besar yang kita nampak tu macam dia kata tadi pokok bunga kan, buah dia, bunga dia, batang dia semua 2N. Tapi untuk lumut yang paling primitif ni, okay, yang kita nampak warna hijau ni, inilah dia punya gametophyte. Maksud gametophyte apa? Dia bersifat just N. Tahu sebab apa dia N? Nampak tak spore ni? Spore ini adalah hasil dari meiosis, dia bersifat haploid. So, bila spore ini jatuh kat tanah, spore ini akan tumbuh. Jadi pokok ini balik. Jadi body yang kita nampak, lumut hijau yang you nampak tu, sifat dia adalah N, haploid. Dan dia yang dominan, maknanya yang kita nampak tu dominan lah sebab dia yang hidup. Okay, adalah gametophyte. Gametophyte dia dominan. Sekarang ni mungkin tak faham lagi. Tak apa, nanti Madam terangkan. Tapi yang warna putih ni tak semestinya ada. Ini yang sporophyte. 2N. So sporophyte ni pula bergantung pada gametophyte. Dengan cara apa? Let's say lah kat sini adalah egg-nya bahagian atas. Okay, dekat pokok lain ada sperm. Bila ada air hujan, sperm ni berenang pergi dekat bahagian atas ni, baru tumbuh struktur ini. Okay, tapi kita tak perlulah belajar sedetail itu. Cuma dia nak kata, kalau tumbuhan yang macam lumut primitif ni, ni konon kita letak besar, sebenarnya dia kecil je. Okay, yang kita nampak tu adalah N generation, gametophyte. Dan sporophyte ni jarang dijumpai. Kecuali kalau ada hujan, sperm dia boleh pergi fertilize egg tu, baru dia fertilize, barulah tumbuh struktur ini. Sebab hasil persenyawaan N dengan N dia jadi 2N kan. Tapi dia not dominant. Okay. Nanti kita belajar detail sikit. Okay. Spesies atau grup kedua yang kita belajar adalah Pteridophyte. Dryopteris spesiesnya. So ini adalah paku pakis. Okay, siapa kecil-kecil dulu minum fern leaf? Pteridophyte tu fern. Paku pakis tu adalah sejenis Pteridophyte. So of course, dari turutan ini, Pteridophyte ini lebih maju dan saiznya lebih besar sikit dari Bryophyte. Pteridophyte ni biasanya yang normal di tempat macam biasa macam kita ni, dia parat-parat lutut macam tu. Tumbuhan renik kita panggil. Okay, ada sebab kenapa dia tak boleh jadi besar. Macam ni, ada sebab kenapa dia 1-2 cm je. Dia akan berkait dengan unik karakter untuk setiap satu ni. Okay, kalau gymnosperm ni pula, kita kaitkan dia adalah non-flowering plant. Maknanya dia tak ada bunga. Dia pokok besar. Okay, dia big tree. Okay, kalau you perasan dekat library, KMPH, siapa yang jalan-jalan petangkaran tengok, dekat depan library, you cari kat situ, dia ada tulis Caicas species. Ni contoh, ini dia bagi pinus kan. Dekat college kita ada spesies Caicas species. Tulis sikit. Siapa yang dalam college, jalan petang-petang nak pergi kafe ke apa, kalau jumpa, tangkap gambar. Madam, ni ke Caicas, hantar kat Telegram supaya sama-sama boleh belajar. Okay, kat college kita tak ada pinus. Pinus ni adalah pokok conifer yang banyak dekat tepi-tepi pantai, banyak kat tanah-tanah tinggi. Yang daun dia bentuk macam jarum. Dan dia ada satu struktur macam kayu, kita panggil sebagai cone. So dia non-flowering plant. Ini spesies yang kita nak tahu ni. Kalau pinus kita carilah yang kalau Dryopteris. Ni yang paku pakis tadi. Ni nampak paku pakis yang belakang dia ada sorus, ada spore tu kan. Ni contoh. Ada tak yang tumbuhan lengkap, satu tumbuhan terus. Lebih kurang macam ni lah. Dia macam pokok renik ni Medan hantar yang ni lah. Copy image. Untuk kita rujuk sama-sama. Dryopteris sp. Okay, dekat college kita ada, tapi dia sebenarnya dia bukan spesies Dryopteris. Dia lain. Tapi adik-beradik lah. Pteridophyte
kalau dekat library tu nantilah bila-bila ada sempat kita jalan-jalan keliling college. Okay, dia tumbuhan renik je. Batang dia ni pun bukan batang berkayu yang besar. Ini dry up trees yang merupakan pteridophyte. Dan kalau gymnosperm yang kita kata tadi pinus. Okay, pinus, nampak pokok pine. Ini daun dan kon dia. Okay, mari hantar kat sini. Cone and leaf. Needle leaf. Apa needle leaf? Sebab dia macam jarum of Pinus SP. Okay, Pinus ni italic lah kalau typing. Kalau tulisan tangan kita. Okay, pokoknya macam mana? Pokok. Pokok dia besar. Macam ni Nampak pokok tinggi. Ini pun tak cukup tinggi. Okay, inilah kon dia. Pokoknya tinggi, dia boleh jadi pokok yang besar. Memang macam ni lah. Daun dia macam ni. Nanti dia akan ada kon dia. Macam ni. Pokoknya pokok besar. Okay. Dia adalah big tree lah. Right. Itu pinus. Okay. Nampak tak? Bila kita tengok gambar-gambar tadi, ada you nampak struktur bunga? Dia tak ada. Dia tak ada bunga tapi bunganya digantikan dengan struktur berkayu macam ni yang kita panggil sebagai kon. Ini kon. So di kategori lain. Dan next pula adalah spesies hibiscus. Allah, takkan tak tahu. Kita punya yang kita belajar hibiscus rosa sinensis. Okay, so adalah a few colour. Kalau dalam college ni, yang buat this one ada warna putih, ada warna orange, ada warna merah. So actually yang paling tepat hibiscus rosa sinensis is yang warna merah ni lah. So kalau boleh, masa ambil gambar, jangan ambil gambar bunga saja macam ni. Sebab labeling you akan terhad. You akan label kelopak, paling-paling enter. Ini pun stigma dengan style tu kurang nampak. Kena ambil gambar yang jelas lah. Kalau macam ni nampak lah nak label. So lagi bagus, okay, you kena ambil gambar yang sekali macam ni. At least ada sekali dengan batang. Ada sekali dengan bunga. Tapi ni tak nampak enter dia. So kena ambil yang detail sikit macam ni ke. Okay. Tapi dalam assignment kena ada selfie you dengan benda ni kan. Tapi dia bukan selfie actually. You boleh minta tolong orang ambilkan gambar you dengan bunga tu. Tapi pastikan you sebelah ni dah nampak struktur-struktur ni. Kalau ni boleh bagi nampak batang. Supaya semua ni kita boleh label. Dah ada markah. And you tak semestinya kena letak satu gambar. You boleh letak 2 atau 3 gambar. Okay, macam contoh you buat satu gambar you dengan pokok hibiscus tu. Mungkin you dekat dengan bunga dia. Then the second diagram, you ambil gambar yang macam ni. Yang nampak nak label batang, daun, ada dia punya bud, ada dia punya bunga, enter semua. Okay, kalau dah lengkap, cukup. Okay, ataupun kalau yang macam ni, dia tak nampak bahagian enter semua kan. Close up pula dekat bahagian satu lagi gambar macam ni. Nanti saya akan bagi taklimat assignment kalau ikut hari ni. Tapi saya nak kejar dulu silibus sebab nanti saya akan berkursus Rabu sampai Jumaat ni. Untuk assignment tu nanti saya akan bagi video khas untuk saya taklimatkan. Okay. So ini contoh dia lah. Hibiscus. Hibiscus kena hantar ke? Tak. Saya pilih gambar. Okay. Kalau hibiscus rosa sinensis ni, kalau you perasan hibiscus. Hibiscus ini genus. Spesies dia pelik. Rosa ada dash sinensis. So yang buat yang buat macam ni memang kena buat macam ni. Dan semua ni kalau secara formatting italic lah. Perlu ke tulis SP kat ujung ni? Perlu ke tulis SP kat ujung? Tak. Sebab Rosa ada. Ya. Okay, Rosa sinensis sudah spesies. So yang tak ada baru ada SP titik. Kalau ada tak payah. Okay. Okay. Tapi untuk hibiscus rosa sinensis, sekiranya kita tulis menggunakan tulisan tangan. Yang ni tricky sikit. Siapa buat hibiscus kena alert. Okay, hibiscus of course satu garis. Dan H besar. Rosa sinensis ni spesies. Okay. So kita kena garis menggunakan separate line. Okay. Rosa sinensis ni separate line. Walaupun dia ini merujuk kepada spesies. Itu dia punya peraturan dia.
Okay. So tapi kalau yang buat pakai komputer tak ada hal lah, jangan garis pula. Jadi salah pula rules tu sebab ruling cara penulisan ni pun kita akan tengok. Okay. So ini 4 spesies tambahan dalam kingdom Platy. Tambahan lah kepada kita punya hari tu kita ada Rhizopus untuk kulit roti. Kita ada Penicillium untuk sac fungi kan. Fungi yang bentuk mangkuk. Kita ada Agaricus. Sebelum tu kita ada Chlamydomonas. So spesies-spesies ni nanti bila dah hujung-hujung Madam akan buat pertandingan. You buat mind map nama grup ataupun nama filem ke apa dan apa spesies dia dengan cara penulisan yang betul, letak gambar ke. Pertandingan tu terbuka, tak wajib. Siapa menang nanti Madam bagi hadiah. Okay. Nak tengok faham ke tidak cara penulisan semua. Alright. So selesai part tu. Okay, next saya nak cover berkenaan dengan macam mana organism ini dipecahkan yang kita kata daripada primitif. Asalnya mereka ni dari algae. Algae ni yang mana? Algae ni yang protista tu. Atuk nenek dia ialah algae tu. Sebab algae tu pun boleh buat fotosintesis. Tapi struktur mereka ini lebih advance. Dah ada struktur-struktur yang penting-penting berbanding algae. Algae memang dah tak ada akar, tak ada apa semua-semua kan. Dia dah lebih maju. So apa yang diambil kira dalam meletakkan mereka ini, yang ni lah yang dipetakan ni. Okay, kalau you tengok kat sini dia kata first kali bryophyte. Okay, apa ciri bryophyte yang menyebabkan dia terletak dekat sini? Dia adalah non-vascular plant. Okay, kejap lagi kan saya buat elok-elok dekat situ. Dan yang lain pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, vascular plant. Dan macam mana kita pecahkan diorang pula? Okey, pecahkan pula kepada non-seed plant. Maknanya cara dia membiak bukan pakai seed. So kalau tak pakai seed, pakai apa? Spore. Okey, macam ni pun dia spore. Okey, membiak melalui spore macam fungi. Tapi dia ada chloroplast lah. Fungi itu dia jadi body dia tu yang sel-sel yang tak ada chloroplast. Dan kita pecah pula. Okey, ada seed, tak ada seed. Tak ada seed, ada seed. Dan kalau ada seed, seed macam mana pula? Ada yang naked seed, maknanya seed dia tu yang dekat cone tu ada biji tapi biji tu tak dilindungi oleh buah. Ataupun yang covered seed. Okay. So inilah yang menyebabkan berlaku pergerakan evolusi daripada yang paling primitif kepada yang paling advance. Okay, izinkan Madam nak buat counting-counting kat sini. Okay, sekejap. Alright. Okay, so kalau kita bercakap tentang besarnya. Okay. Okay, when we are talking about classification, kingdom Plantae. Okay, nanti yang ni general tau. Okay, bila kita belajar setiap satu grup tu pula nanti. Okay, so kita akan okay, kita akan tak ada garisan. Dia nak garis ni buruk lah. Tak apalah. Okay, kita akan tengok dengan lebih detail. Okay, tadi kita cakap kingdom Plantae. Yang ada kertas boleh ambil kertas. Tulis juga. Okay, bila kita kata kingdom Plantae, yang utama kita pecahkan kingdom Plantae ini kepada dua yang utama dulu. Okay, berdasarkan sama ada dia ada vascular, sama ada non-vascular plant. Okay, non-vascular tissue. Non-vascular plant. Apa maksud non-vascular plant? Okay, non-vascular plant adalah plant that does not has, tak naklah panjang-panjang. Sekejap. Sorry. Okay.
Apa sebab non-vascular plant? No xylem and phloem. Ini yang menyebabkan tumbuhan ini dikira tumbuhan, ada selulus cell wall, ada fotosintesis, tapi dia non-vascular. Sebab dia tak ada xylem untuk angkut air, dia tak ada phloem untuk angkut makanan. Okay, so kategori ini akan jatuh kepada yang pertama kita panggil tadi bryophyte. Okay, bryophyte yang mana? Yang kita kata tadi adalah lumut. Okay, dan biasanya lumut ni saiz dia dalam 2 cm macam tu. Okay, relate lah. Bila dia tak ada xylem dengan phloem, macam mana tumbuhan ni nak jadi tumbuhan yang besar-besar? So, dia adalah tumbuhan yang kecil-kecil je macam tadi macam ni lah kan. Okay, kita laini akar dia. Dan saiz dia ni paling-paling pun adalah 1 cm. Kalaulah ada rezeki tumbuhlah dia punya yang sporophyte generation tadi, this one pun dalam 1 cm lagi. Nanti kita explore, kita suruh you all cari kat keliling rumah ke, kat asrama ni ke. Okay, kadang-kadang dia tumbuh lumut ni tak semestinya dekat tepi-tepi parit. Kadang-kadang kat batang-batang pokok pun ada. Okay, ada tak dapat yang ni? Ada tak dapat rupa yang macam yang kita cari tadi? Okay, so saiz dia ni kecil je lah. Okay, manakala yang lain pula kita kategorikan sebagai vascular plant. Okay, vascular plant ni maknanya dia ada xylem dan phloem. Okay, tapi nanti kita akan tengok ada xylem dan phloem ni kita kata dia okay, simple vascular, dia ada simple vascular tissue lah. Tak faham pula VT. Simple vascular. Ataupun nanti kita akan jumpa dia ada complete vascular. Apa pula bezanya, madam? Okay, kalau simple vascular, okay, xylem and phloem cannot be differentiated. Dia ada tapi tak boleh dibezakan. Maknanya tak ada tisu khas yang kita kata macam kalau yang komplit ni pula dia ada 2. Okey. Satu kejap. Saya rujuk, saya takut saya salah pakai term. Okey. Kalau komplit ni pula dia ikut sama ada xylem dan satu lagi kita ada phloem kan? Phloem. Okay. Xylem dan phloem ni sepatutnya xylem geng dia ada trachea and vessel element. Manakala phloem dia akan ada, siapa boleh suggest? Sieve tube and companion cell. Okay. So ini asasnya lah untuk vascular plant. Tapi vascular plant ni tadi kita kata kita pecah pula kepada 3 jenis kan. Okay, sama ada, okay, semua 3-3 yang lain ni memang dah ada vascular plant. So kita pergi pula kepada no seed. Salah, sorry, kejap. Apa word dia tadi? Non-seed plant. Non-seed plant. Okay, maksud non-seed plant adalah reproduce melalui spore. Maknanya dia tak maju lagi, dia tak ada seed. Okay. Dan kita ada seed plant. Okay, untuk non-seed plant ini, dia dah merujuk kepada kita punya group yang kedua yang kita kata tadi, alamak, lain warna dia. Tak cantik. Okay, sorry lah, madam ni ada OCD warna sikit. Pteridophyte. Okay. Pteridophyte ni apa tadi? Kita kata fern tu lah. Pteridophyte ini contohnya adalah
Paku pakis. Paku pakis in English, we call it as fern. Okay, size dia ni biasanya lebih tinggi lah daripada yang tadi. Tapi dia non-seed plant. Okay, so makna dia reproduce melalui spore. Spore dia ada dekat bahagian hujung daun dan sebagainya tu. Okay, dah pergi kepada grup yang kedua. Okay, kalau seed plant pula, dia pecah pula seed plant ini kepada dua lagi. Sama ada seed plant ini adalah berdasarkan naked seed. Okay, apa maksud naked seed? Okay, seed is not enclosed by fruit. Dia tak ada. Seed dia tu macam expose je keluar. Ataupun kita ada satu lagi ialah covered seed. Okay, di mana untuk covered seed ni kita kata seed is enclosed, dibaluti by fruit. Contohnya macam mangga kan, ada biji, ada buahnya. So itu kategori this one lah, covered seed. Okay, so ni pecah kepada apa pula? Pecah pula kepada dua lagi. Okay, di mana naked seed ini merujuk kepada grup yang kita panggil sebagai gymnosperm tadi. Okay, dan covered seed ini merujuk kepada angiosperm. Kalau kita nak describe dia, kita boleh kata yang ni yang non-flowering plant tu. Dan dia punya bunga digantikan dengan struktur cone. Manakala angiosperm ini adalah semua tumbuhan berbunga. Okay, ada yang tertanya-tanya kenapa contoh awal-awal tu adalah pokok mango. Mango tu ada bunga ke madam? Nah, cuba jalan-jalan tengok. Sekarang ni pokok mango ada banyak yang tengah berbunga. Okay, bunga ni dia tak semestinya bunga yang besar macam hibiscus tu. Kalau macam pokok hibiscus pula kita pula tak tahu yang mana buah dia madam. Okay, so geng-geng tu semua berada dalam kategori inilah. Okay, kategori flowering plant. Okay, tapi madam nak tambah beberapa ciri selain non-seed ini macam contoh. This one dia non-vascular. Dan cara dia membiak adalah melalui reproduce via spore. Okay, bukan start kat sini je. Spore. Dia pun. Okay, so bryophyte ni selain dia tak ada xylem and phloem, kenapa dia dikira primitif? Dia masih lagi membiak melalui spore. Kalau macam ni kita tahu membiak melalui spore. Okay, yang ni dah tahu dah non-vascular. Macam mana vascular untuk dia ni? Okay, untuk pteridophyte dia ni lah yang kategorinya dia ada simple vascular plant. Dia dikategorikan sebagai simple vascular plant. Kenapa? Kat sini madam ada letak nota kan. Oh, sorry. Ni adalah nota tentang alamak. Okay. Nah, ini notes dia. Okay. Maknanya simple apa? Dia adalah xylem dan phloem dia cannot be differentiated. So dia masih lagi daripada tak ada, second level dah ada vascular plant, dah ada vascular tissue tapi tak boleh differentiate. Kalau seed plant ni, gymnosperm, dia naked seed. So macam mana dengan vascular dia? Dia adalah complete vascular plant. Tapi okay, yang macam mana dia hanya ada xylem, dia hanya ada trachea. Okay, phloem dia
hanya ada sieve tube. Okay, tapi kita dah panggil dia sebagai complete. Complete, tapi ada xylem dan phloem tapi tisunya yang tak lengkap. So kita akan biasa sebut has complete vascular plant but xylem only has trachea but phloem only have sieve tube. Tapi untuk covered seed angiosperm yang you all buat, apa unik karakter dia? Kita kata dia complete vascular plant. Okay, tapi kita akan kata di mana xylem ada trachea and vessel element. Dah maju sangat lah. Okay, dan juga dia punya phloem ada sieve tube dan juga companion cell yang bekalkan tenaga tu. Okay, dekat sinilah kita akan lihat macam mana 4 grup tumbuhan yang kita akan belajar dalam semester ini yang ada kaitannya. Tapi yang dalam you all punya syllabus ni, dia apa orang kata? Tak banyak sangat lah. So inilah dia yang Madam nak cover dulu, pengenalan. So kita actually dah cover sampai takat macam mana terpecahnya 4 grup tumbuhan itu. Dan after this, dalam kelas-kelas seterusnya, okay, esok lah. Kalau esok kelas hari Khamis tu jam kedua tutorial, Madam tak ada tapi Madam akan ada kelas dengan kelas 13. So Madam akan record, Madam akan bagi pada kelas you all. Okay, so Madam akan cover bryophyte, okay, dan pteridophyte. InsyaAllah jam ketiga pula saya akan cover gymnosperm, angiosperm. Tapi tengoklah kalau dapat pergi laju sikit, so you all akan tengok daripada sini. Okay, dan ini evolution dia. Ini yang ada dalam kingdom planting. So Madam akan siapkan sikit nota tu nanti. Saya stop presenting. Okay, Madam akan siapkan dan Madam akan share lah nota tadi. Kalau ada yang nak lah, nak ke tidak? Nak.